Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi kembali kita hari ini untuk satu sesi khas, sesi menarik ya, di mana saya akan memberi cabaran kepada Menteri Kesihatan kita, iaitu Khairy Jamaluddin ya, untuk berdebat dengan saya di mana-mana saluran media perdana, stesen televisyen pilihan beliau ya. Dan cabaran ini terbuka bermula dari sekarang, dan saya akan hanya melayan jika beliau menerima cabaran ini dalam tempoh seminggu dari sekarang. Okey, jadi baru masuk, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi tajuk hari ini adalah cabaran debat saya terhadap Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin ya. Dan kepada mereka yang baru masuk, pastikan anda share ramai-ramai ya live saya hari ini. Dan jika berlaku gangguan siaran ya, sebab siaran-siaran saya ni sebegini ni biasanya ada gangguan, jadi jika berlaku gangguan siaran, pastikan anda tidak ke mana-mana dan refresh page, saya akan ulang siaran ya. Okey, jadi saya mulakan. Semalam saya ada membuat satu live. Okey, di dalam live semalam saya ada bercerita berkenaan dengan kenyataan Khairy Jamaluddin ya, di mana Khairy Jamaluddin telah memberitahu bahawa kerajaan akan susahkan hidup rakyat jika yang tidak terima vaksin. Okey, kerajaan akan susahkan hidup rakyat yang tidak terima vaksin. Jadi bagi mereka yang belum menonton live tersebut, anda boleh scroll ke bawah dan anda boleh lihat live saya semalam. Jadi hari ini Khairy telah membuat satu kenyataan balas di mana beliau mempertahankan kenyataan ya, susahkan hidup tu. Dia kata biarlah orang nak panggil dia apa, tetapi dia mempertahankan kedudukan dia. Okey. Okey, kepada yang baru masuk ni, kalau ada gangguan siaran jangan ke mana-mana, saya akan ulang siaran, saya refresh sahaja page ya, sebab tadi pun sudah berlaku gangguan. Jadi okey, so sekarang ni saya nak berikan satu perincian ya, satu penjelasan terperinci mengapa Khairy perlu sama ada minta maaf ataupun tarik balik kenyataan dia bahawa kerajaan akan susahkan hidup mereka yang tolak vaksin. Untuk makluman saudara-saudari, sebelum saya sambung, saya telah divaksin penuh ya, disuntik 2 kali. Jadi tujuan saya membuat pendedahan ini ataupun perincian ini bukannya sebab saya menolak vaksin. So saya memang sudah divaksin penuh, sudah disuntik 2 kali. Okey, dan saya tidak menolak ya, saya tidak menentang program imunisasi kerajaan. So anda perlu faham, ini bukannya soal tolak ke terima vaksin, ini soal pendekatan kerajaan dan sikap bongkak menteri kerajaan yang telah melanggar etika dan kelakuan yang harus ada pada seorang menteri dalam negara kita yang mengamalkan sistem demokrasi. Baik. So, hari ini saya akan cabar Khairy. Now, sebelum saya membuat cabaran debat ni, saya perlu beri latar belakang, dan saya berjanji kepada Khairy bahawa cabaran saya ini akan berserta soalan-soalan yang akan saya kemukakan yang Khairy harus jawab ya. Dan ini hanya sebahagian daripada soalan yang akan saya ajukan. Andai kata debat ni benar-benar berlaku, saya akan ada terlalu banyak soalan, terlalu banyak hujah, dan saya yakin Khairy tidak mampu untuk menyangkal dakwaan-dakwaan saya sekiranya berlaku debat. So ini cabaran memang keras lah, tajam dari saya terhadap Khairy ya. Beranikan diri berdepan dengan saya di media pilihan anda, di televisyen, stesen televisyen pilihan anda, berdebat, biar rakyat yang menilaikan. Okey, saya mulakan. Okey, latar belakang ya, sebelum saya ajukan soalan-soalan debat saya. Kerajaan sekarang ni adalah daripada gerombolan gagal yang sama ya. Kalau kerajaan sekarang ni ditubuhkan
atas dasar sogokan kedudukan yang kuasa dan kedudukan yang sama. Malah sekarang lebih banyak sogokan kuasa dan kedudukan. Banyak lagi jawatan, taraf menteri sana, taraf menteri sini dan sebagainya. Okey, dia gerombolan sama, gerombolan 114 MP yang sama. Dan proses penukaran ini adalah satu perkara yang amat memalukan Malaysia di seluruh dunia kerana ianya percaturan melibatkan 114 MP ni. Ya, ada sekumpulan dari UMNO yang tarik sokongan dari PPBM kemudian bersekongkol kembali semata-mata nak naikkan orang dia sebagai Perdana Menteri. Ya, semua ini telah mengganggu-gugat usaha-usaha untuk menangani wabak Covid. Okey. Kedua, semua dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini berhubung COVID adalah dasar serupa dengan kerajaan terdahulu yang gagal. Jadi yang pelik, gerombolan sekarang ni dakwa kerajaan dulu gagal. Tetapi dia sebenarnya gerombolan sama. Dulu dengan sekarang sama. Kalau kita lihat kerajaan terdahulu, menteri-menteri atau pentadbiran lah, pelantikan ni seakan-akan sama, muka-muka sama. Ubah sana sini sikit, dia kata kerajaan baru. Malah Perdana Menteri sekarang merupakan timbalan Perdana Menteri dulu. Jadi apabila Ismail Sabri terima jawatan timbalan Perdana Menteri dulu, maknanya dia bersetuju untuk menjadi pembantu Muhyiddin melaksanakan dasar-dasar Muhyiddin yang dikatakan gagal. Kemudian lepas tukar kerajaan, tiba-tiba babak gagal ni senyap. Walhal dasar-dasar untuk melawan COVID yang digunakan sekarang adalah sebiji dengan dasar-dasar kerajaan terdahulu. Okey. Majlis pemulihan Pelan Pemulihan Negara dan sebagainya. Okey. So inilah yang dikatakan dasar-dasar gagal, dan siapa yang kata? Orang-orang yang duduk dalam gerombolan blok kerajaan sekarang ni. Mereka yang kata gagal. Dan saya setuju, memang gagal. Jadi bukan saya yang kata, mereka yang kata, rakyat Malaysia yang kata ini gagal. Jadi tidak ada apa-apa dasar baru yang telah dilaksanakan yang menunjukkan perubahan dari kerajaan terdahulu. Tidak ada apa-apa penjelasan dari mana-mana menteri yang menunjukkan bahawa sekarang dengan perubahan kerajaan kita akan laksanakan dasar-dasar proses-proses ini untuk mengatasi kegagalan terdahulu. Okey, tidak ada. Okey. So, ini poin nombor 2. Jadi, lepas tu, kerajaan ini, lepas ditubuhkan, dia pula lantik Muhyiddin yang kononnya dulu gagal, sebagai ketua Majlis Pemulihan Negara yang ditubuhkan kononnya untuk mengatasi kegagalan kerajaan. Jadi pelik, Muhyiddin dulu dikatakan gagal. Kemudian dia dibawa untuk oleh kerajaan ini untuk menerajui Majlis Pemulihan Negara untuk memperbetulkan keadaan. Tapi dialah yang menyebabkan kegagalan kononnya. Okay? Jadi tidak ada apa-apa perbaharuan, malah apa yang dilakukan hanya menimbulkan kecurigaan rakyat, hanya menimbulkan rasa marah rakyat, hanya menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Jadi benda ni dibuat secara terbuka. Okay? Alright. So, semua ni berlaku dan tidak ada apa-apa yang dilakukan untuk mengatasi keseksaan rakyat, ya, disebabkan kerajaan terdahulu yang merupakan gerombolan yang sama sekarang. Jadi, gerombolan ni tidak ada apa-apa yang dilakukan untuk mengatasi keseksaan rakyat yang disebabkan oleh kerajaan sendiri. Ya, contohnya sebelum Muhyiddin tumbang ni, kerajaan ni asyik bergelut untuk kuasa dan kedudukan, bercaturan, bermula dari langkah Sheraton untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan negeri yang dipimpin pembangkang, ya, dan seterusnya menjurus kepada usaha untuk menumbangkan kerajaan negeri Sabah semata-mata sebab dipimpin pembangkang, hingga menyebabkan tercetusnya pilihan raya negeri Sabah dalam pada ramai belum divaksinasi, dalam pada wabak COVID masih merupakan ancaman. Dan pilihan raya Sabah telah menyebabkan penularan wabak COVID pada tahap menggila. Jadi ahli-ahli politik dalam gerombolan sekarang adalah punca, ya. COVID menjadi menggila. Jadi saya boleh katakan bahawa mereka juga bertanggungjawab terhadap peningkatan mendadak dalam kadar kematian dan kadar jangkitan. Jadi mereka sekarang ni yang telah menyebabkan rakyat seksa, rakyat marah, rakyat dibebani dengan wabak COVID yang menggila sebab rakus kuasa mereka. Dan selepas ubah kerajaan, ianya masih gerombolan sama, dan ini dibuktikan menerusi percaturan dan kemaruk kuasa mereka di Melaka.
sehingga ingin mencetuskan pilihan raya negeri Melaka. Tetapi alhamdulillah sekarang lebih 90% dewasa sudah divaksin lah. Tetapi apa pun, sikap mereka tidak berubah. Jadi mereka yang menyusahkan rakyat disebabkan mereka terpaksa dilaksanakan kawalan pergerakan dalam antara tempoh terpanjang di dunia, disebabkan mereka pencapaian kerajaan dalam menangani wabak COVID antara terburuk di dunia, dan perkara ni telah didedahkan oleh badan-badan dunia. Okey, bukan saya yang dedahkan, ini fakta, ini hakikat. Dari sudut kadar kematian, dari sudut kadar jangkitan setiap sejuta penduduk, antara terburuk di dunia. Okey. So disebabkan mereka ni. Dan sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka bila buat lockdown pun tak buat dengan cara betul. Lockdown terakhir tak buat dengan cara betul. Kononnya nak buat lockdown penuh, tetapi bukannya penuh. Tetapi banyak perniagaan kecil sederhana, besar terpaksa tutup kedai, tanggung kerugian keliling pinggang. Ada yang mengalami masalah kemurungan, bunuh diri, dan kes jangkitan meningkat. Semuanya disebabkan ahli-ahli politik ni. Kemudian dia mengugut rakyat. Kalau kau tak ambil vaksin, kami akan susahkan hidup. Jadi Khairi nak buat apa? Khairi nak beritahu rakyat ini adalah kerajaan totalitarian yang tugas dia boleh buat apa sahaja. Dia boleh rakus kuasa, dia boleh bercatur kuasa, tetapi babak rakyat ni, kalau rakyat tak ikut cakap mereka berhubung dengan vaksin ni, dia akan seksakan lagi. Saya nak tanya Khairi, adakah Khairi rasakan mereka ni tak boleh percaya apa-apa yang kerajaan ni cakap, sebab kerajaan gerombolan yang sama inilah yang bertanggungjawab terhadap keseksaan rakyat, yang telah mencarcar merbakan politik negara, yang telah menyebabkan penularan wabak COVID menggila, yang tidak tahu menangani wabak COVID dengan melaksanakan lockdown separuh masa yang tidak betul, yang telah menyebabkan ramai kerugian, yang telah menyebabkan banyak penyagaan lingkup, yang ramai bunuh diri, dan secara tidak langsung mereka bertanggungjawab terhadap kadar kematian yang meningkat dan penularan yang menggila. Jadi kalau mereka penyebabnya, apakah Khairi tidak rasa bahawa rakyat ni susah untuk percaya gerombolan ini apabila gerombolan ni cuba memberitahu bahawa inilah yang patut dilakukan untuk mengatasi wabak COVID? Tidakkah Khairi terfikir benda ni? Dan setelah menyusahkan rakyat, nak ugut rakyat lagi, adakah ini betul? Ini perlu dijawab oleh Khairi. Bukan saya nak jawab, Khairi perlu jawab. Jadi saya nak tanya, itu soalan pertama lah, adakah Khairi rasakan rakyat boleh percaya bahawa COVID ni teruk sebab ramai belum vaksin? Sebab rakyat nampak COVID ni menggila disebabkan ahli-ahli politik ni, yang bergaji tebal, dalam pada orang disuruh duduk rumah, tak boleh pergi kerja, yang peniaga-peniaga tertentu, bergaji tebal, bergelut kuasa kedudukan sampai wabak menggila, kemudian lagi lama suruh dia orang duduk rumah sampai ada bunuh diri. Adakah saya rasa mereka ni mudah diyakinkan bahawa sebab wabak COVID menggila ni bukan PRN Sabah, bukan ini, bukan itu, sebab ramai belum divaksin? Ya, sebenarnya saya setuju. Kalau lebih ramai divaksin, memang ia akan melindungi rakyat. Tetapi soalnya, anda telah mengurangkan keyakinan rakyat terhadap diri anda. Kemudian anda tidak mengambil apa-apa langkah untuk memperbetulkan kegagalan anda. Malah anda lantik orang yang dipertanggungjawabkan terhadap kegagalan kerajaan terdahulu sebagai orang yang kononnya akan memperbetulkan keadaan. Maka rakyat tak yakin dengan apa-apa anda kata. Jadi lepas tu nak ugut, mereka dah sedia terseksa. Cuba Khairi jawab perkara ni. Kedua, saya nak tanya, apakah Khairi akan salahkan rakyat jika ada yang kurang percaya dengan penjelasan kerajaan kerana gerombolan inilah yang menyebabkan keadaan begitu teruk? Yang ketiga, sehingga hari ini, ini Khairi jawab, takat mana penjelasan kerajaan berhubung sebab vaksinasi perlu? Sehingga hari ini, takat mana penjelasan kerajaan berhubung sebab vaksinasi perlu? Kerana
vaksinasi menurut WHO, menurut Pfizer, masih di peringkat uji kaji dan belum dipastikannya apakah risiko jangka panjang. Tidak mustahil dipastikan apa risiko jangka panjang, sebab untuk tahu apa risiko jangka panjang, kena tunggu jangka masa tu. Dan kita belum melalui jangka masa panjang itu. Jadi mustahil tahu. Sebab saya, saintis, saya tahu. Kalau you nak tahu apakah risiko vaksin ini yang masih dalam peringkat uji kaji ini, ya, dalam tempoh contohnya 3 tahun ke 4 tahun, anda perlu tunggu 3-4 tahun dan jalankan uji kaji. So memang there is no scientific data on the long term risk. Ini fakta. Jadi takat mana penjelasan perincian kerajaan berhubung sebab vaksin ni yang kesan dia dalam jangka panjang ni belum dipastikan dan masih dalam peringkat uji kaji, ya, difikirkan perlu oleh rakyat Malaysia. Nah, saya nak ulang, saya bukan tolak. Tapi oleh kerana Khairi kata semua penjelasan saintifik sudah diberi, saya nak tanya, saya nak lihat kebenaran dalam kenyataan Khairi. Setakat hari ini, setakat 18 Oktober hari ini, tahap mana penjelasan kerajaan mengapa perkara ni, vaksin ni perlu diberikan, ya, walaupun ianya di peringkat uji kaji. Itu yang saya nak tanya, ya. Okey. Soalan kelima. Kenapa pilih ugut rakyat? Ya. Pertama sekali, dah 90% dewasa sudah divaksin. Walaupun dah berjaya tahap 90% lebih dewasa sudah divaksin, masih nak ugut golongan minoriti. Dalam demokrasi, tanggungjawab kerajaan adalah untuk menjaga hak majoriti dan minoriti. Dalam isu pemberian vaksin, majoriti adalah mereka yang terima vaksin, minoriti adalah yang menolak vaksin. Yang menolak vaksin tu pun bukan semuanya tolak begitu sahaja. Ada yang bersebab. Ya. Ada yang mungkin ada isu-isu lain yang masih kerajaan tidak lihat. Okey. Jadi, adakah pendekatan ugut ni boleh dilakukan oleh seorang menteri dalam sebuah sistem demokrasi? Lebih-lebih lagi kerana kerajaan ini telah memberitahu bahawa mereka tidak ingin laksanakan undang-undang untuk memaksa semua orang. Jadi, lepas itu, kerajaan ini beritahu hak mereka yang ingin tolak vaksin ni akan dipelihara. Maknanya, kerajaan ini telah mengiktiraf hak, ya, orang untuk memilih tidak divaksin. Kemudian selepas melakukan demikian, dia ugut. Kalau dah nak ugut, kalau dah marah sangat, mengapa tidak pergi ke arah nak laksanakan undang-undang untuk paksa semua orang vaksin? Kenapa beri hak itu kepada orang, umumkan bahawa anda iktiraf hak itu, kemudian mengelirukan orang sama apabila ugut orang nak susahkan hidup, sedangkan anda secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam gerombolan yang telah menyusahkan hidup rakyat menerusi pandemik ini. Cuba jawab, Khairi. Dan saya tidak ingin ulas lebih lanjut dalam poin itu, melainkan Khairi bersetuju untuk berdebat. Ya. Jadi ini Khairi perlu jawab. Ya. Alright. Lagi satu, kenapa pilih ugut daripada menggunakan undang-undang yang sedia ada? So, contohnya lah, saya beri contoh. Jika kerajaan ada bukti yang kurang dari 10% dewasa ni, yang tolak vaksin ni, boleh mengancam nyawa lebih 90% yang dewasa yang belum divaksin ni. Jadi, mengapa tidak gunakan undang-undang yang sedia ada untuk memaksa mereka dari sudut nak elak, nak selamatkan nyawa yang sudah divaksin? Ya? Dan kerajaan, adakah ada bukti saintifik yang menunjukkan yang sudah divaksin ni boleh diancam oleh golongan yang belum divaksin ini dari segi nyawa mereka? Boleh tak? Perincikan benda ni. Setakat mana kerajaan dah perincikan benda ni? Takat mana bahaya kumpulan yang belum divaksin ni terhadap golongan yang sudah divaksin? Takat mana pencerahan kerajaan terhadap rakyat berhubung bahaya ni jika ada? Dan mengapa tak guna undang-undang yang sedia ada? Dan berbalik kepada soalan saya sebelum ni, kalau tak ada undang-undang langsung untuk menyabitkan ataupun mendakwa mana-mana individu yang enggan divaksin, mengapa tak wujudkan undang-undang tu kalau dah tahu niat anda nak mengugut? Mengapa pilih jalan nak mengugut? Mengapa pilih jalan nak menghukum?
Khairi, sila jawab. Kemudian, bukankah kerajaan sendiri memberitahu bahawa hak yang tidak ingin divaksin akan dipelihara? Ya. Jadi anda dah iktiraf hak mereka untuk memilih. Kemudian anda ugut. Ya. Kemudian berlaku diskriminasi. Okey, Khairi jawab. Kemudian, bukankah semua ni mengelirukan ragi rakyat? Jadi tadi saya dah beritahu, rakyat dah memang cukup seksa dengan gerombolan ini yang telah lama menyeksa rakyat, mengelirukan rakyat, menyebabkan rakyat marah. Kemudian dengan berkelakuan sedemikian, rakyat jadilah tambah keliru. Bila rakyat tambah keliru, rakyat kurang lagi percaya terhadap kerajaan. Jadi makin sukar untuk kerajaan yakinkan golongan yang menolak vaksin untuk divaksin. Makin sukar untuk kerajaan meyakinkan mereka yang tolak vaksin ini untuk divaksin. Ya? Jadi kerajaan sendiri sedang menyusahkan diri dia sendiri atas kegagalan dia untuk melaksanakan tanggungjawab dia terhadap sebagai kerajaan, dan sebagai balasan dia tak ubah diri dia sendiri. Dia nak hukum rakyat. Betul ke cara ni? Sampai Khairi boleh pertahankan diri dia lagi? Khairi jawab. Okey. Kemudian, apakah langkah-langkah memperbaiki penyampaian maklumat yang mengelirukan? Saya dah berulang kali beritahu kerajaan perlu ubah cara penyampaian maklumat. Dari sudut sains, takat nak didih air pun ada piawaian. Sebab piawaian perlu supaya mana-mana saintis di kawasan lain boleh ulang eksperimen yang sama dengan menggunakan keadaan-keadaan yang sama, supaya apabila dia dapat satu keputusan boleh dibandingkan walaupun dua saintis berada di lokasi yang lain. Contohnya, saya didih air sini. Saya kalau benar-benar nak didih secara saintifik dan laporkannya, akan mudah pergi ke dapur didih. Saya kena rujuk piawaian yang ada, kemudian kena guna balang kaca yang menurut piawaian, kemudian kena kaji suhu persekitaran dan melakukan pendidihan di bawah suhu persekitaran menurut piawaian dan tekanan atmosfera menurut piawaian. Dan hanya apabila orang lain, contohnya duduk di Belanda ke India ke Jepun ke, hanya apabila dia mengulangi eksperimen ini dengan menggunakan piawaian yang sama, baru data saya boleh dibandingkan dengan data dia. Jadi untuk piawaian ni, apabila melaporkan angka COVID, angka harian, sertakan bersama dengan berapa banyak ujian yang telah dilakukan dan kaedah persampelan, ataupun umumkan piawaian yang digunakan oleh kerajaan berhubung kaedah persampelan dan berapa banyak ujian saringan yang dilakukan setiap hari. Okey? Tapi itu tak apa. Khairi sendiri dah mendedahkan bahawa angka kematian harian sebenarnya tidak benar-benar menunjukkan berapa ramai yang mati pada satu-satu hari. Maknanya jika hari ini dilaporkan 100 orang mati, bukan semestinya 100 orang mati hari ini. Mungkin 80 yang mati. Khairi dah mendedahkan ada juga kes backlog. Maknanya 20 lagi tu mungkin dah mati sebelum ni, baru hari ni dilaporkan. Jadi cara menyampaikan laporan tu adalah salah sebab disebut angka kematian hari ini. Jadi ini mengelirukan. Jadi untuk menjadikannya tepat, amat mudah. Kerajaan perlu laksanakan penyampaian maklumat menurut jadual. Jadual 30 hari contohnya terakhir. Ya. 30 hari terakhir, setiap hari paparkan 30 hari terakhir, dan setiap hari angka kematian bagi hari-hari sebelumnya dikemas kini, dan diselitkan juga graf yang menunjukkan perubahan angka kematian dalam 30 hari tersebut. Barulah kerajaan boleh benar-benar beritahu hari ini berapa yang mati, dan yang case backlog tu dia kemas kini pada hari yang sepatutnya supaya kenyataan kerajaan tepat. Hari ini berapa ramai yang mati, semalam berapa ramai yang mati. Is common sense. Benda ni kita cadangkan tapi tidak didengari. Tetapi apabila kerajaan menjawab, dia mengugut.
bukannya memberi penjelasan mengapa penambahbaikan ni tidak dibuat. Majlis banyak, MPN, ini, itu, bilangan majlis bertambah, bilangan jawatan bertambah, tetapi penambahbaikan elak, tak ada. Okey. So Khairi jawab yang ni lah. Okey. Setujukah Khairi, soalan seterusnya ya, setujukah Khairi bahawa proses pembuatan dan pengedaran vaksin sekarang tidak sama dengan piawaian saintifik yang sedia ada berhubung keselamatan vaksin? Okey. Sebab cara vaksin dibuat dan uji kaji yang ianya perlu melalui sebelum ianya diluluskan, dan seterusnya bagaimana ianya diuji pada manusia sebelum ianya digunakan secara meluas, ada piawaian antarabangsa dia. Ini kali pertama dalam sejarah satu kaedah menggunakan vaksin yang masih belum dikenal masih dalam proses uji kaji dilakukan. Ini kali pertama ianya dilakukan di luar daripada piawaian lazim. Jadi ini akan menimbulkan banyak soalan dari kalangan rakyat yang dipaksa secara tidak langsung untuk ambil vaksin. Jadi apakah langkah-langkah kerajaan ini untuk menjelaskan secara terperinci mengapakah cara pembuatan, pengedaran dan penyuntikan vaksin hari ini berbeza dengan piawaian-piawaian sedia ada, dan mengapakah ianya perlu dilakukan, dan apakah dasar kerajaan Malaysia sehingga bersetuju untuk lari dari piawaian antarabangsa bagi pemberian vaksin dalam proses uji kaji. Tahap mana pencerahan kerajaan berhubung perkara ni? Okay. Lagi satu soalan saya, adakah cara penyampaian kerajaan terhadap rakyat ni cukup? Sebab di luar sana bukan semuanya saintis. Ada yang jual roti canai, ada yang pekebun, pesawah, tangkap ikan. Mereka bukan semuanya saintis. Jadi tahap penerimaan maklumat di kalangan orang-orang ni berbeza-beza. Jadi apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengadakan roadshow atau satu cara penyampaian maklumat yang berkesan supaya semua faham dengan mudah mengapa kerajaan mengambil keputusan untuk melaksanakan pemberian vaksin secara wajib ya. Walaupun kerajaan kata tak wajib, tetapi apabila dah mengugut tu itu dah, dan ada diskriminasi tertentu tu dikira dah wajib dah. Mengapa ianya terpaksa dilakukan? Jadi apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan? Saya tahu ada banyak maklumat sana yang ada yang tidak boleh dipahami. Ya, apabila contohnya Nur Hisham bercakap, ada yang tidak boleh difahami oleh orang biasa. Ya. Okey. Kemudian nak tanya, ada wujudkah perubatan lain yang boleh cegah COVID dan diiktiraf oleh WHO? Ini saya nak tanya kepada Khairi. Adakah perubatan lain, cara perubatan lain yang diiktiraf oleh WHO yang boleh menangani wabak COVID? Jika ada, mengapakah Malaysia memilih vaksin dan tidak juga memilih perubatan tersebut atau memberi pilihan kepada rakyat? Ini saya benar-benar nak tanya kepada Khairi. Dan kemudian soalan terakhir saya, setujukah Khairi bahawa secara saintifik tidak ada bukti setakat ini bahawa mewaksin semua orang boleh mengatasi pandemik COVID bagi jangka panjang dan tidak akan menjurus kepada kewujudan varian baru? Di dalam sains, apabila anda melakukan satu-satu perubahan, contohnya memberi vaksin, memberi antibiotik kepada orang dalam kadar yang tinggi, okey, boleh terjadi satu risiko bahawa virus atau bakteria yang ingin dicegah tu akan menjadi imun, tidak lagi terancam daripada ubat yang diberikan, dan ianya akan jadi lebih bahaya. Jadi tidak ada setakat ini, tidak mungkin ada uji kaji ataupun penemuan setakat ini yang boleh membuktikan bahawa varian-varian baru COVID ni bukannya disebabkan vaksinasi berleluasa. Sebab vaksinasi berleluasa sebegini tidak pernah berlaku dalam dunia. Jadi boleh jadi varian-varian baru ni disebabkan vaksinasi berleluasa, dan perkara ni ada juga disentuh oleh komuniti saintis. Dan kita belum boleh mempasti bahawa perkara ni benar atau palsu, kerana untuk memastikan bahawa varian-varian baru ni disebabkan vaksinasi berleluasa, ia makan masa yang panjang.
Jadi Khairi kata dah beri semua bukti saintifik. Saya sangka kenyataan Khairi dah beri semua bukti saintifik. Mustahil kerajaan dah beri semua bukti saintifik kerana banyak bukti saintifik masih belum wujud. Ya. Banyaknya perlu jangka masa yang panjang, banyaknya mustahil sudah boleh dibuktikan sekarang. Jadi itulah saya tanya Khairi. Setujukah Khairi bahawa secara saintifik tidak ada sebarang bukti setakat ini bahawa memvaksinasi semua orang boleh mengatasi pandemik COVID bagi jangka masa panjang dan tidak menyumbang kepada varian baru? Okey. So ini adalah sebahagian kecil soalan-soalan saya yang saya akan jawab sekiranya Khairi gagal jawab andai kata debat berlaku. Dan di dalam perdebatan tu saya akan mengajukan lebih banyak soalan dan lebih banyak hujah-hujah ya dari sudut saintifik, dan jika Khairi hendak berdebat mendalam dari sudut saintifik, saya sedia. Ya, mungkin Khairi nak berdebat dengan saya menggunakan istilah-istilah sains, menggunakan fakta-fakta sains, boleh. Saya alu-alukan. Ya, dari sudut tingkah laku virus, dari sudut apakah vaksin, ya, apakah teori di sebalik vaksin, kita boleh berjumpa di pentas debat. Jadi tujuan saya melakukan ini adalah saya terpanggil untuk mempertahankan rakyat, segolongan rakyat yang saya kira dianiaya oleh Khairi secara langsung dan oleh kerajaan secara tidak langsung. Apabila Khairi berkata kerajaan akan susahkan hidup mereka, biarpun kerajaan sendiri mengiktiraf hak mereka untuk memilih. So, pendekatan saya adalah dari sudut prinsip. Walhal saya sebenarnya sudah divaksin dan saya tidak menentang proses memvaksin atau proses mengimunisasi kerajaan. Ya, itu adalah keputusan saya, bukan sebab saya nampak kebaikan. Itu adalah keputusan, sebab sebenarnya there is no proof, there is no solid evidence long term effect ke apa. So saya buat keputusan, it was just a random decision, bahawa saya tidak akan menentang program imunisasi dan saya akan vaksinkan diri saya. Ya? Tetapi apabila Khairi dah keluar kenyataan begini, jadi saya rasa saya perlu debat dengan dia. Jadi saya ulang cabaran saya kepada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ya, biar Oxford bertemu graduan tempatan di pentas debat. Bertemu bersemuka dengan saya, kita berdebat habis-habisan isu ini supaya saya boleh mengambil peluang untuk membuktikan bahawa Khairi telah terlanjur cakap bahawa Khairi salah apabila memberitahu rakyat bahawa kerajaan boleh menyusahkan hidup mereka yang tolak vaksin. Ya, itu sahaja mesej saya kepada Khairi. Saya minta semua bantu tularkan, share ramai-ramai kerana niat saya ikhlas. Dan saya galakkan semua orang yang belum divaksin, silalah vaksinkan diri anda. Sekurang-kurangnya 2 suntikan ni. Selepas itu saya tak nak komen lah kalau tiba-tiba diminta 3 ke apa, tapi sekurang-kurangnya 2 ni vaksinkanlah diri anda. Jadi sekarang saya akan buka kepada soalan jika ada soalan. Jadi kalau ada soalan sila tanya, bermula sekarang. Nur Hafizah, Nabi sendiri pun tak pernah cakap nak menyusahkan rakyat. Nabi berusaha bersungguh-sungguh supaya semua umat Islam bersatu. Ini soal tanggungjawab sebagai menteri kerajaan. Tanggungjawab ini berat dan perlu ada amanah, perlu ada usaha dari pihak kerajaan. Kerajaan tak boleh bongkak, dan bila ada kumpulan yang tidak melakukan sesuatu yang kerajaan minta, dia tak boleh bongkak dan rasa diri dia tak bersalah, diri dia tak lakukan apa-apa kesalahan, diri dia ni memang perfect. Dan orang yang tidak bersetuju dengan kerajaan ni bermasalah dan perlu dihukum. Ini adalah sifat kerajaan totalitarian. Amat tidak bertanggungjawab, lebih-lebih lagi kerana gerombolan ini yang terlibat dalam kerajaan inilah yang penyebab kesusahan rakyat. Ya. Mujur Tun, Mustafa Mus, Mujur Tun bagi idea vaksin dulu baru daftar, walk in. Sebenarnya saya nak dedahkan sedikit.
Saya bukannya anti-vaksin, saya bukannya pro-vaksin, tetapi saya sudah divaksin. Jadi untuk saintis ni, saya kenal ramai saintis ni, amat sukar untuk meyakinkan mereka sebab memang tak ada bukti saintifik yang menyeluruh. Ya, saya tak kata tak ada bukti langsung, saya kata menyeluruh, tak ada. Khususnya jangka panjang, tak ada. Tak mustahil ada. Sebab banyak vaksin dalam proses uji kaji. Jadi, untuk membantu saya membuat keputusan, apabila saya lihat Tun mevaksinkan diri dia, di situ saya membuat keputusan saya akan terima vaksin. Jadi, kalau saya nak berucap terima kasih kepada sesiapa, saya akan ucap terima kasih kepada Tun. Ya? Bukan kepada Khairi, bukan kepada Muhyiddin. Kalau ikut Muhyiddin, cara kerajaan ni telah salahkan saya dan ramai orang, saya tidak akan vaksinkan diri saya hari ini kerana Tun. Ya. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana beliaulah saya mevaksinkan diri saya. Harga vaksin, Mustafa Mus. Harga vaksin ni masih menjadi tanda tanya. Kalau saya nak masuk babak harga vaksin ni, banyak boleh saya debat dengan Khairi. Tetapi saya tidak ingin mengelirukan isu. Jadi saya nak fokus. Saya nak fokus perdebatan berhubung kenyataan Khairi. Bahawasanya semua bukti saintifik sudah diberikan dan dia mempertahankan diri dia dengan menerusi kenyataan bongkak. Ya, bahawa kerajaan akan susahkan hidup mereka yang tolak vaksin. Itu saya nak fokus dalam perdebatan saya. Yang babak harga vaksin tu, ahli-ahli parlimen PH ni yang sejak sign MOU ni, nampak mereka ada masalah sedikit kerongkong sebab suara tak keluar lah. So bagi saya, suruh mereka perjuangkan lah. Terima kasih ya Mustafa Mus, komen yang baik. Sama-sama Mus Abdul Majid. Ya, Mus Abdul Majid ini bukannya apa, ini adalah berdasarkan prinsip. Ya. Kerajaan bila dia menang pilihan raya, dia tidak boleh hukum golongan minoriti yang tak undi dia. Konsepnya sama. Ya. Jangan jadi kerajaan penghukum. Rakyat dah sedia terhukum dengan gerombolan ini. Gerombolan ini paling menyusahkan hidup rakyat ini dan telah carca merebahkan politik negara. Jadi Khairi, beranilah berdepan dengan saya lah. Inilah rayuan saya. Rayu ni, rayu. Okay. Dan sekali lagi saya nak ulang, vaksinkan diri anda kalau boleh. Ya. Mustafa Mus, KJ pun cakap pun berbelit, kata tiada paksaan, tiba-tiba nak menyusahkan orang tak vaksin. Ini memang tak betul. Dah ada something wrong. Dan apabila dia mempertahankan diri dia, itu dah sampai sikap bongkak lampau. Bongkak lampau. Khairi bongkak lampau. Saya ulang, Khairi bongkak lampau. Ya. Kenapa dos-dos ini boleh berlaku pengurangan sistem imuniti kita? Saya tak tahu. Cuma yang saya katakan, kenyataan bahawa semua bukti saintifik sudah diberikan, itu adalah kenyataan tidak tepat. Sebab banyak dalam proses uji kaji, banyak akan makan masa untuk diuji kaji. Jadi saya sendiri tak ada jawapan mana ada benda-benda betul ke salah ke, banyak yang kita tidak tahu. Ya. Tetapi saya tidak tolak program imunisasi. So itulah. Memang dalam situasi baru, di mana ada satu wabak baru, di mana satu pendekatan baru, iaitu pendekatan mevaksinkan menggunakan satu vaksin yang masih dalam proses uji kaji, memang akan berlaku terlalu banyak kekeliruan. Dan amat tidak bertanggungjawab apabila seorang menteri berdiri sana dan kata yang tak nak vaksin kami akan hukum. Ya, amat tidak bertanggungjawab. Kalau tak sanggup lakukan tanggungjawab yang memang susah untuk meyakinkan semua, jadi jangan pikul tanggungjawab tu. Duduk tepi, biar orang yang lebih bertanggungjawab masuk.
untuk menangani masalah negara. Ini tidak. Tun cadangkan MPN, dia orang curi idea, kemudian dia letak Muhyiddin untuk menerajui MPN, walhal Muhyiddin dulu dikatakan gagal. Jadi mereka tidak serius untuk menangani wabak COVID. Ya. Syahrul Mariam, saya dah lengkap vaksin bulan 4 yang lepas. Family saya yang dah vaksin 20 orang lebih, tak ada seorang pun yang jadi masalah. Dan ramai kenalan saya juga sudah divaksin penuh dan mereka juga tidak ada masalah. So ini bukan soal kita nak pertikai vaksin tu. Memang ada banyak berita palsu di luar sana. Ada yang sengaja mewar-warkan berita palsu, yang ni mati, yang tu mati sebab vaksin. Ada berita palsu, memang ada. Okay? So tapi itu bukan topik yang saya nak debat dengan Khairi. Saya pun dah divaksin, dan ramai kenalan saya sudah divaksin, tak ada masalah. Tuan, apa maksud anti vaksin? Individu tolak vaksin dari kecil ataupun hanya tolak vaksin uji kaji? Jadi yang ini sebenarnya adalah satu daripada 100 soalan yang saya ada untuk Khairi. Andai kata debat berlaku, kita biar Khairi yang jawab. Ya. Saya pun mula-mula Wan bin Din. Saya pun mula-mula takut nak ambil vaksin, tapi tengok Tun vaksin dan lepas berbulan tak ada apa-apa kesan sampai kan baru saya ambil. Saya sama, tetapi saya cuma nampak Tun dah vaksin, saya vaksin. Saya tak tunggu, saya terus setuju. RJ, dari segi undang-undang adakah melanggar hak asasi? Cuma saya nak kata, saya tak tahu. Cuma saya nak kata, memang benda bila orang dihalang daripada membuat sesuatu, memang boleh dicabar di mahkamah. Ya. Mazun Masdi, tak mustahil Tun ambil placebo sahaja. Kalau kita nak pergi ke arah itu, terlalu banyak jadi spekulasi lah. Kalau ikut argument tu, apa-apa pun mungkin dalam mana-mana situasi. Jadi kita jangan buruk sangka lah. Saya rasa Tun memang sudah divaksin. Okey. So, saya rasa yang tu saja, sebab tak ada soalan yang baru ya. Jebat Selatan, Assalam Tuan, saya pun dah divaksin, tapi saya rasa macam ramai yang terpaksa. Tapi oleh kerana dasar kerajaan yang umpama memaksa rakyat, apa pendapat Tuan RJ? Memang saya kenal ramai yang vaksin hanya kerana mereka rasa diri terpaksa. Itu saya pun tahu. Saya pun ada kenalan ramai yang mevaksin kerana rasakan diri mereka terpaksa. Tetapi mereka tak ramai lah. Majoriti yang saya kenal, mereka memang percaya bahawa mereka perlu divaksin. So itu saya tak dapat nafikan, tetapi itu bukan isu sebenarnya. Itu bukan isu sebenarnya, sebab susah bagi kita untuk tahu berapa ramai sana yang vaksin hanya kerana terpaksa atau berapa ramai yang vaksin kerana mereka benar-benar rasa perlu vaksin. Yang saya rasa majoriti lah benar-benar vaksin kerana mereka percaya vaksin ini akan menurunkan kes COVID, dan mereka pun hendak pandemik ini berakhir cepat. Saya pun hendak pandemik ini berakhir cepat. Tapi itu bukan isunya dalam cabaran debat saya. Cabaran debat saya adalah kerana kenyataan bongkak tidak bertanggungjawab Khairi Jamaluddin, dan ada perkara tertentu yang dinyatakan olehnya yang tidak tepat. Ya, kerana dia menonjolkan diri dia sebagai memberi kenyataan yang tepat. Jadi saya nak beritahu tidak tepat. Apabila seseorang menteri berkata semua bukti saintifik sudah diberikan, itu tidak tepat. Okay. So sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Jangan lupa share ramai-ramai ya live ini. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera, salam JPN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.